Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi ini kita akan belajar tajuk wang pada bahagian penyelesaian masalah. Untuk itu, cikgu harap awak telah bersedia dengan buku teks matematik jilid 2 dan sila buka halaman muka surat 34 hingga 37 dan buku aktiviti muka surat 112, 113 dan 114. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, awak semua perlu faham bahawa pada penyelesaian masalah ada beberapa langkah yang awak perlu ikut dan supaya lebih mudah untuk awak memahami soalan. Jadi, apa yang perlu anda fahami dalam setiap soalan yang diberi? Pertama, perlu kenal maklumat yang diberi dalam soalan. Yang kedua, setelah kita dah kenal maklumat yang diberi, kita kena faham apakah masalah yang telah diberikan dan yang perlu kita selesaikan. Okey. Dan yang ketiga, apa operasi yang terlibat? Operasi ni maksudnya ada 4 lah operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Lepas kita dah tahu operasi apa yang terlibat dalam masalah yang diberi, langkah keempat kita kena buat ayat matematik. Dan yang kelima, seperti biasalah, kita kena selesaikan masalah yang diberi. Baik. Kita lihat contoh pertama ya. Contoh pertama yang ada dalam buku teks awak boleh rujuk juga buku teks awak. James catat wang simpanannya. Dicatatkan dalam bentuk jadual yang diberi. Okey, ini adalah jadual yang diberi. Cikgu gunakan pointer supaya lebih jelas. Jadual yang diberi adalah berkenaan dengan simpanan. Jadi, langkah pertama awak dah tahu dah. Maklumat yang diberi adalah simpanan pada bulan Jun dan Julai. Langkah kedua, apakah masalah yang diberikan yang perlu kita cari? Dalam soalan ni, dia ada sebut, dia minta kita carikan jumlah simpanan James. Jadi, jumlahnya berapa? Yang tu yang kita perlu cari. Jadi, bila sebut tentang jumlah, langkah ketiga, operasi. Operasi apa yang berkait dengan jumlah? Adakah tambah? Adakah tolak? Adakah darab? Ataupun adakah bahagi? Mana satu? Ya, betul. Jadi, bila soalan, awak kena ingat ya. Bila soalan disebut tentang jumlah, maksudnya operasi yang terlibat ialah operasi tambah. Bagus. Okey, operasi tambah. Selesai langkah 3. Kita dah tahu dah operasinya operasi tambah. Jadi, kita buatkan ayat matematik. Jadi, ayat matematiknya macam mana? Maklumat kita gabungkan dengan operasi. Jadi, RM27.50 tambah RM51.80. Bila sebut ayat matematik macam inilah rupanya. Bentuk panjang. Jadi, kita kena kira. Selesaikan masalah yang diberi. Caranya, kita gunakan bentuk lazim. Bila buat bentuk lazim, tolong kira daripada rumah sa. Rumah sa. Okey. Bukan ringgit. Kita kena kira bahagian sen dulu. Jadi, sifar tambah sifar sama dengan sifar. 5 tambah 8, 3. 13. 7 tambah 1 tambah 1 dapat 9. 5 tambah 2 dapat 7. Cikgu nak ingatkan semula, pastikan RM-nya sebaris dan huruf besar dan titiknya juga adalah sebaris. Yang tu tak boleh salah. Ingat Jadi, kita dah dapat jawapannya ialah RM79.30.
kita ingat semula, bila soalan tulis jumlah, maksudnya operasi tambah. Baik, kita lihat contoh kedua. Diberikan soalan, kakak Ana ada RM90. Dia beli kek dan hadiah seperti gambar. Kira baki wangnya. Jadi, langkah pertama, kenal maklumat yang diberi. Apakah maklumat yang diberi? Ya, ada 3 maklumat. Pertama, kakak Ana ada RM90. Kedua, dia beli kek dan dia beli hadiah. Okey, soalannya, apakah masalah dia? Soalannya ialah dia minta kita kira baki. Bila sebut baki, apa operasi yang terlibat? Adakah tambah, tolak, darab atau bahagi? Operasi yang terlibat ialah betul, tolak. Jadi, kita kena buat ayat matematik. RM90, duit Ana, duit kakak Ana RM90. Kenapa ada 2 operasi tolak? Sebab di sini dia ada beli 2 barang yang berlainan. Jadi kita kena tolak. Ini yang dinamakan tolak berturut-turut. Jadi kita kena selesaikan satu persatu. RM90 tolak dulu dengan RM54.60. Dah dapat jawapan, baru kita tolak dengan RM27. Bukan sekaligus. Kita tak ada tolak sekaligus. Jadi, cara kiranya ialah selesaikan satu persatu. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 6 tak boleh, jadi kita pinjam dengan RM90. Bila pinjam RM1, dia jadi RM89. 10 tolak 6 dapat 4. 9 tolak 4 dapat 5. 8 tolak 5 dapat 3. Ingatkan semula RM mesti sebaris dan titik mesti sebaris. Dah dapat jawapan RM35.40. Awak ada 2 cara. Sama ada awak letak berasingan di sebelah ataupun awak boleh tolak di bawah. Tapi kena ingat, kalau tolak di bawah mesti kira satu persatu juga. Okey, jadi cikgu tunjuk contoh. Ini letak dekat sebelah lah. RM35.40. Ambil semula RM35.40. Baki duit tadi. Tolak dengan hadiah. Harga hadiah RM27. RM27 dekat sini dia tak ada titik sen. Okey, dekat gambar ni tak ada titik sen. Oleh kerana baki wang kita ada 40 sen. Jadi bahagian bawah awak tak boleh letak RM27 tanpa nilai sen. Awak kena letak sifar. Jelas ya? Kena tambah. Tambahkan sifar. Bila dah letak, barulah awak boleh tolak sifar, tolak sifar. 4 tolak sifar, 4. Titik. 5 tak boleh nak tolak 7, jadi kita pinjam dengan 3. 3 jadi 2. 5 jadi 15. 15 tolak 7 dapat 8. 2 tolak 2. Tak ada apa-apa. Tak perlu tulis. Bahagian depan tak perlu tulis sifar. Tapi di belakang awak perlu tulis sifar. Kenapa tak tulis di depan sifar? Kerana tak ada nilai. Melainkan kalau dia duduk di bahagian ini. Sifar, perpuluhan, 4 sifar. Jadi awak perlu letak sifar. Tapi di sini tak ada. Tak perlu. Okey. Jadi baki wangnya ialah RM8.40. Jadi kena ingat kata kuncinya ialah kalau soalan sebut baki, maksudnya operasi tolak. Pandai.
Ingat ya, baki operasi tolak, jumlah operasi tambah. Baik, kita lihat contoh seterusnya. Contoh 3. Dalam buku teks awak, diberikan gambar kereta. Upah cuci sebuah kereta ialah RM9. Berapakah jumlah upah untuk 5 buah kereta? Maklumatnya di sini ialah diberikan maklumat untuk sebuah kereta. Okey, dia sebutkan harga untuk sebuah sahaja. Ni, dia bagi untuk sebuah je. Tapi soalan dia nak harga untuk 5 buah, makin banyak. Okey, kena ingat kalau maklumat bagi untuk sebuah, tapi soalannya dia nak banyak, 5 buah, itu adalah operasi darab. Cikgu dah bagi tahu tips. Jika soalan sebutkan maklumat untuk sebuah, tapi soalan minta untuk kira 5 buah, banyak, itu maksudnya operasi darab. Jadi, ayat matematiknya ialah 5 darab 9. Boleh kira dalam bentuk lazim. Nilai duit dekat atas RM9. Okay. Darabkan dengan 5. Kenapa 5 tak ada RM? Sebab 5 ni bukan nilai duit. 5 ni adalah jumlah kuantiti, jumlah kereta. Keretanya 5 biji, 5 buah kereta. Harganya 9. Okay. Sebab tu tak ada RM kat sini. Jadi, RM9 darabkan dengan 5 buah kereta, dapatlah RM RM45. Pastikan nilai 45 disusun dengan betul, mengikut rumah. Cara 2, bila sebut darab, kita boleh tambah secara berulang. 9 tambah RM9, tambah RM9 lagi, tambah 9, tambah 9. Sebanyak 5 kali. Jadi, jawapannya tetap sama, RM45. Jadi, berapakah jumlah upah untuk 5 buah kereta? Jawapannya ialah RM45. Baik, lihat soalan seterusnya. Untung jualan air ialah RM18. Nancy dan Kavita kongsi sama banyak. Berapakah untung seorang dapat? Soalannya, maklumat yang diberi ialah RM18. Okey, RM18 ni jumlah semua untung. Okey, untung Nancy dan Kavita. Kedua-duanya dapat RM18. Jadi, berapakah untung seorang? Kalau maklumat bagi banyak dan dia tanya untuk seorang, itu adalah operasi bahagi. Betul. Kalau maklumatnya dia bagi maklumat untuk jumlah yang besar, tapi soalannya minta untuk seorang sahaja, itu maksudnya operasi bahagi. Jelas ya? Jadi ayat matematiknya ialah 18 bahagikan dengan 2. Kenapa 2? Betul, sebab di dalam soalan hanya 2 orang yang terlibat, Nancy dan Kavita. Jadi bahagikan dengan 2. Cara kira bentuk lazimlah, buat operasi bahagi. Okey, RM18. Jangan lupa mesti ada lekuk sikit dan bahagikan dengan 2. Jadi sifir berapa kita nak lihat? Betul, sifir 2. 18 dalam sifir 2 ada tak? Ada. 18 dalam sifir 2 ialah nombor yang ke-9. Jadi 9 letak dekat atas. 9 darabkan dengan 2 dapat 18. Letakkan di bawah ini.
Ataupun awak letak dulu nilai 18 di bawah, baru letakkan nilai 9. Okey, letak dulu nilai 18, baru letakkan nilai 9. Garis dan tolak. 18 tolak 18 sama dengan 0. Jelas ya? Jadi, seorang dapat berapa ringgit? Seorang dapat 9 ringgit. Selesai. Jadi, cikgu nak ingatkan semula ada 4 kata kunci di sini. Kalau soalan sebutkan jumlah, itu adalah operasi tambah. Jika soalan sebutkan baki, itu adalah operasi tolak. Jika soalan sebutkan cari nilai untuk 5 barang ataupun 10 barang ataupun banyaklah dalam jumlah yang banyak, itu maksudnya operasi darab. Dan kalau soalan sebutkan cari nilai untuk seorang, itu maksudnya operasi bahagi. Jelas? Jadi kita cuba buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 112. Dekat sini awak kena bulatkan maklumat yang diberi. Bulatkan. Mahirkan diri awak dengan mencari maklumat. Bulatkan RM45, bulatkan RM50. Dan bulatkan juga soalan. Ataupun gariskan. Soalan kata kira jumlah. Maksudnya operasi tambah. Jangan lupa ayat matematik ya. Kemudian kira. Soalan B, dia kata kira baki. Operasi apa? Betul, operasi tolak. Jadi buatkan ayat matematik dan kira di bawah. Soalan nombor 2. Dia bagi maklumat RM3 untuk sekuntum. Soalan tanya, berapakah wang yang dibayar oleh ibu? Ibu beli 8 kuntum. Banyak kan? Jadi, operasi apa? Tuliskan di sini. Nombor 3. Bapa Razi agihkan RM40 sama banyak. Ingat lagi kata kunci dia, kalau sama banyak dan dia nak cari untuk setiap sampul, untuk satu sampul, itu adalah operasi betul, operasi bahagi. Jadi cuba selesaikan. Ni pula muka surat 113. Kira baki wang Johan. Dia dah sebut dah, baki wang. Maksudnya operasi apa? Betul, operasi tolak. Jadi dekat sini ada 2 barang. Macam mana dia nak selesaikan? Dia perlu tolak secara berturut-turut. Jadi tolak satu persatu. RM50, tolakkan dulu dengan harga buku. Okey, contohnya RM RM50. Tolakkan dengan harga buku RM20. Kira dulu. Dah dapat jawapan, barulah tolak yang kedua, barang kedua. Derma Hari Pahlawan. RM berapa ringgit? RM15. Okey, jawapan akhir mestilah ada 2 garisan. Jawapan pertama tak perlu ada 2 garisan. Melainkan kalau awak asingkan. Okey, ini caranya. Cuba selesaikan untuk B dan C. Boleh? Seterusnya ialah uji minda. Lihat gambar, dia bagi dah nilai pada gambar. Lihat soalan. Dia kata kira jumlah. Jadi operasi apa?
selesaikan. Ini ibu ada 100. Dia beli 2 barang. Kira baki. Bulatkan soalan dia nak apa. Ini berapakah harga untuk dia sebut dah kalau dia nak banyak barang untuk operasi apa. Dan D. 5 orang berkongsi wang untuk beli barang ini. Berapakah wang setiap orang? Kalau dia tanya untuk seorang satu barang, itu adalah operasi apa? Cuba selesaikan. Itu adalah operasi bahagi. Boleh Jadi selesaikan dan hantar pada kelas masing-masing di ruang komen. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.